Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Satu perkara yang menarik ya untuk kita tonton bersama. Bagaimana YB Menteri Pendidikan yang memberus kepala ahli-ahli parlimen pembangkang daripada parti PAS ini. Yang kadang-kadang saya lihat ya memberikan soalan yang berbentuk politik, ya, yang sengaja untuk mengelirukan rakyat dan sebagainya. Ingat tenang ya, walaupun didesak ya oleh ahli parlimen daripada PAS ini, tapi YB Menteri mampu memberikan jawapan yang terbaik ya untuk soalan-soalan yang diberikan, walaupun ada soalan sebenarnya tidak dimasukkan ya semasa berbahas ya, tetapi ya mampu diberikan jawapan yang baik oleh YB Fadlina. Jadi sahabat semua, saya membawakan Anda untuk menonton video ini bersama-sama. Tanpa buang masa, mari kita tonton dan juga nilai sendiri sahabat semua. Perangai-perangai ya daripada ahli parlimen PAS ya, itu ya. Parit Bunta. Ya, Parit Bunta. Okey, terima kasih YB Menteri. Tadi YB Menteri sebut berkaitan dengan Parit Bunta yang membangkitkan isu yang masih saya tidak mendengar jawapannya, iaitulah berkaitan dengan program APPJM SDG di Parlimen Parit Bunta, program rentas parti. Saya telah meluluskan kepada sebuah NGO program tersebut, iaitulah menanam benih bakau di pesisir pantai Tanjung Piandang dengan kerjasama pihak PPD. Yang terlibat warga pendidik di Tanjung Piandang lah. Peringkat awal mereka bersetuju nak jemput saya untuk hadir sama melancarkan program tersebut. Bila saya setuju untuk hadir, tiba-tiba saya diberitahu oleh pihak NGO yang menganjurkan program tersebut, pihak PPD tidak membenarkan melibatkan ahli politik pembangkang. Jadi saya sangat kesalah dengan program ini. Sedangkan program ini program rentas parti, tidak dibuat di bangunan sekolah, di pesisir pantai saja. Jadi apa salah saya hadir sama untuk meraihkan dan menyantuni. Yang kedua, Ibu Menteri, saya tak sempat sebut dalam perbahasan, cuma ini kalau nak jawab betul pun boleh, isu guru permata negara ni. Mereka merungut sebab mereka sudah berkhidmat begitu lama, tapi tak ada peluang untuk berpindah ke sekolah, prasekolah di bangunan sekolah. Jadi mereka juga teringin nak pindah dah 10 tahun, 15 tahun. Mereka berkhidmat sebagai guru permata, tapi tak ada kenaikan pangkat, kemudian tak ada peluang untuk berkhidmat di sekolah, di peringkat prasekolah. Jadi apa hasrat ataupun cadangan kerajaan untuk menyelesaikan isu guru permata ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Yang pertama Yang Berhormat, saya ulang sekali lagi dan saya ulang siar dengan penuh penegasan dan penuh kasih sayang bahawa garis panduan mesti dihormati. Ia bukan soal Yang Berhormat buat program dalam sekolah. Garis panduan kita sebut apa Yang Berhormat? Dia sebut apa saja aktiviti yang melibatkan pelajar sekolah mesti dipatuhi garis panduan tersebut. Okey, baik. Yang kedua, saya fikir untuk guru permata negara ni Yang Berhormat, kerana Yang Berhormat telah pun bangkitkan, boleh saya maklumkan bahawa ketika ini kita tidak ada halangan Yang Berhormat di peringkat polisi kita untuk mereka membuat permohonan untuk berpindah ataupun bertukar ke institusi pengajian ataupun institusi pendidikan di bawah KPM. Malah ketika ini kebanyakan permohonan sudah pun kita proses untuk mereka melaksanakan proses perpindahan mereka, khususnya yang telah lama berkhidmat di bawah permata. Jadi memang telah pun ada proses tersebut untuk maknanya kita melakukan proses untuk berdasarkan permohonan mereka untuk berpindah ke institusi pendidikan KPM yang lain. Tak laluan Yang Berhormat Menteri. Ya, Menteri. silakan. Yang Berhormat Menteri, saya nak menyentuh mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dalam ucapan Seri Paduka Baginda, titah ucapan Seri Paduka Baginda Tuan Agong pada 26 Februari lalu, muka surat 5 nombor 10. Saya petik dan saya dah sebut dalam ucapan perbahasan saya itu. Saya perhatikan setelah lebih 60 tahun Malaysia dibentuk, hubungan perpaduan antara kaum masih belum sempurna kerana masih ada generasi hari ini yang belum menguasai bahasa kebangsaan. Saya percaya perkara berhubung dengan bahasa kebangsaan ini di bawah portfolio Menteri Pendidikan, Dewan Bahasa bawah Menteri.
Saya nak tanya apakah strategi dan perancangan kementerian, sebab kita nak buat apa pun di peringkat sekolah dan lentur buluh masa rebungnya, untuk mendaulatkan dan memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita semua sedia maklum bahawa sekarang ini tak ramai orang pedulikan tentang bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Kalau kita naik kapal terbang pun, pengumuman gunakan bahasa Inggeris dulu baru bahasa Melayu. Saya ingat tak betul. Kita kena sensitif dan prihatin tentang bahasa kita. Kalau kita tak memperkasakan, mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tak mungkin kita dapat betul-betul mencapai perpaduan antara kaum. Ini bukan soalan parlimen, ini pandangan dan juga soalan. Saya masih ingat dulu semasa Yang Amat Perdana Menteri sekarang menjadi mahasiswa di Universiti Malaya. Kubang Pasu tak beliau boleh. adalah Presiden Persatuan Bahasa Melayu Universiti Malaya, Tan Sri Speaker. Dan dialah seorang yang memperjuangkan bahasa Melayu, dan kita harap di bawah kepimpinan Yang Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, bahasa Melayu akan diperkasakan dan didaulatkan daripada sekarang ini. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Baik, di sesi ini untuk Muhammad ialah untuk minta penjelasan. Kanga. Jangan bawa isu yang baru. Penjelasan. Ada. Okey, silakan. Yang Berhormat Menteri, sikit Menteri, pencerahan. Terima kasih. Yang Apa kena jawab dulu? Saya ingat Kubang Pasu. Sungai Petani, Yang Berhormat Menteri. Ya, beliau menyentuh tentang Kanga. bahasa Melayu, pemberkasaan bahasa Melayu. Yang Berhormat, kesian, Kak izinkan Kanga. saya sabar Yang Berhormat. Ini soim. Bagi saya luang jawab dulu persoalan ini. Terima kasih Tan Sri Speaker. Yang Berhormat Kubang Pasu telah membangkitkan satu perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan pengukuhan dan memartabatkan bahasa Melayu. Yang Berhormat, izinkan saya memberikan penegasan buat kesekian kalinya dalam Dewan ini bahawa selagi saya menjadi Menteri Pendidikan, bahawa bahasa Melayu tidak akan ditindas dan akan sentiasa dimartabatkan di mana saja kita berada selagi di bawah langit dan bumi Malaysia. Yang Berhormat, saya telah pun mengarahkan Dewan Bahasa dan Pustaka untuk memberikan tumpuan sepenuhnya kepada program-program dan memberikan tumpuan sepenuhnya kepada inisiatif dan prakarsa untuk kita sama-sama memperkasakan dan memartabatkan bahasa Melayu. Di samping itu, di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, penggunaan bahasa Melayu ini telah pun menjadi satu kewajipan yang besar dan komitmen semua pasukan Kementerian Pendidikan untuk memastikan anak-anak kita khususnya boleh berbahasa Melayu dengan baik, dan termasuklah juga program yang kita sebut sebagai sistem penarafan bintang bahasa kebangsaan yang menilai tahap dan mutu penggunaan bahasa kebangsaan bagi sektor awam, dan sistem penarafan ini akan dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan pihak berkuasa di setiap negeri serta Bank Negara Malaysia. Jadi taraf dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan akan terus dipelihara, Yang Berhormat, dengan penubuhan sebuah jawatankuasa yang sangat penting, Jawatankuasa Pelaksanaan Bahasa Kebangsaan, yang dipengerusikan oleh saya sendiri dan dianggotai oleh semua kementerian dan kerajaan negeri yang bertindak memantau penggunaan bahasa kebangsaan di semua peringkat jabatan dan agensi kerajaan serta sektor berimpak tinggi. Tan Sri, yang betul, masa saya sudah tamat. Yang Berhormat Menteri, sikit Sebentar. saya Menteri perlukan 1 minit lagi. Saya fikir jawapan memang sangat panjang, tapi untuk berlaku adil 10 minit dan rakan saya sudah pun bersedia Saya untuk bagi 13 minit lagi. boleh, Yang Berhormat. Baik, 13 Yang minit. Berhormat Menteri Pendidikan, sikit saja. Kanga, Tadi ada beberapa isu yang dibangkitkan oleh Pendang dan Paribunta mengenai ahli parlimen atau adun pembangkang tidak dibenarkan masuk ke sekolah. Cuma saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah benar statement itu? Sebab saya ingin berkongsi pada bulan Mac, 3 Mac yang lepas, saya menghadiri salah satu program Yang Berhormat Menteri, program perasmian SJKC Poici di Sungai Petani. Dan pada program tersebut, seorang exco adun Sungai Limau, exco kerajaan, pengerusi jawatankuasa bahagian pendidikan, agama dan penerangan bersama-sama dalam program tersebut dan duduk di sebelah Menteri Pendidikan. Saya ahli parlimen kerajaan pun duduk di hujung dan beliau duduk di sebelah
Menteri Pendidikan. Apa penjelasan Yang Berhormat Menteri? Adakah mereka cuba untuk mengelirukan exco tersebut duduk di sebelah Menteri Pendidikan, makan sekali dan dapat penghargaan sewaktu di eksekusi Poici itu. Saya, Ahli Parlimen Sungai Petani, duduk di hujung. Silakan Yang Berhormat Menteri. Sebab itu saya kata Yang Berhormat, masuk rumah orang ini perlulah jaga adab dan tata susila, ikutlah resam dan aturannya. Itu biasa dan normal. Jadi sebab itu saya ulang sekali lagi, garis panduan itu kita patuhi. Saya tidak fikir kita ada masalah dengan mana-mana exco dan juga mana-mana ahli parlimen pembangkang. Sebab tujuan pendidikan ini adalah untuk meraihkan dan juga menterjemahkan apa yang dimaksudkan sebagai tiada siapa yang patut dipinggirkan, khususnya dalam konteks pendidikan. Jadi sebab itu saya fikir penting untuk Yang Berhormat sekalian memahami garis panduan ini, dan kita tidak ada masalah pun, termasuklah menjemput rakan daripada Exco Pendidikan tempoh hari bersama dengan Yang Berhormat semasa program tersebut. Temeluh? Kanga. Yang Berhormat Bukit Bendera dan Puncak Borneo. Kanga lama ni. Okey, Kanga. Kanga. Siang kat Kanga. Kanga. Lama tak sembang. Sila Kanga. Ya, terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Wakil Menteri kerana memberi saya peluang. Dan sebenarnya tadi saya nak bincang isu bahasa, tapi tengok Kumpulan Pasu dah bincang. Jadi saya twist sedikit soalan berkaitannya dengan subjek sejarah. Sejarah, kalau seperti disentuh oleh Puncak Borneo tadi, dah jemput, saya setuju. Cuma saya nak kalau boleh ada sedikit perubahan dalam silibus untuk sekolah menengah. Dan kalau kita lihat balik, sejarah kita banyak dispin. Dan kalau kita lihat semula dengan negara Malaysia ataupun negara Malaysia pada suatu masa dulu, kita sampai ke Thailand, sampai ke Phuket, sampai ke Petani dan sebagainya, sampai ke Satun dan sebagainya. Sejarah apa yang dispin Yang Berhormat? Yang Berhormat yang spin ke sejarah yang spin? Siapa yang tuan buat spin ni? Saya kata sejarah, bukan saya kata Yang Berhormat spin. Saya nak tanya Yang Berhormat sebab Yang Berhormat menggunakan perkataan spin. Siapa yang spin? Ya, buku teks sejarah. Tak betul Yang Berhormat. Itu tuduhan tak betul. Itu sangkaan jahat. Tidak. Saya tidak melihat apa bersangka jahat. Terima kasih, betul. Kanga patut tanya penjelasan saja. Silakan. Apa yang perlukan penjelasan ni? Sekarang Saya ni nak buat Yang Berhormat cadangan. nak macam mana? Okey, saya nak buat cadangan supaya mata pelajaran sejarah tu, sekarang ni kita kalau sejarah, kalau contoh Kedah hari ini Kedah lah. Kalau Kedah dahulu, dia termasuk Perlis, termasuk sampai Satun, termasuk sampai Petani, sampai ke Phuket, sampai ke Terang. Nama Terang tu pun nama Melayu. Apa dia? Cadangannya apa dia? Cadangan saya ialah supaya kementerian mengkaji semula ataupun berbincang, berbahas untuk mengubah sukatan pelajaran sejarah. Sebab apa yang kita boleh tengok sekarang ni, pembentukan Malaysia ada tengok Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak saja. Tan Sri Speaker, saya dah berikan penjelasan tentang proses penggubalan kurikulum sejarah ini semasa Puncak Borneo bertanyakan Okey, terima kasih. soalan tersebut. Itu saja. Okey. Temeluh boleh satu? Okey, terima kasih Menteri. Terima kasih Menteri. Okey, satu perkara. Terima kasih Menteri. Temeluh. Ya, silakan. Terima kasih. Lepas ni. Lepas ni hitam. Okey, kita mendengar tadi berkaitan dengan isu perpaduan. Kita juga mendengar tadi isu berkaitan dengan bahasa. Bahasa yang juga saya menyokong. Menteri Pendidikan mengatakan bahawa kita sama-sama mempertabatkan bahasa Melayu. Saya ingin penjelasan berkaitan dengan sekolah vernacular. Minta maaf sebab kita melihat bahawa kita berada dalam satu negara yang sama, tetapi kita mempunyai bahasa dan juga silibus yang berbeza. Saya menyokong bahasa Cina sebagai bahasa yang boleh dibelajar di sekolah. Sekolah kebangsaan boleh belajar. Sekolah Tamil pun kita kata boleh diajar di sekolah kebangsaan. Kerana anak saya sendiri belajar sekolah Cina. Tak marah tu. Tapi saya kurang senang, tak selesa bila kita dalam satu negara yang sama, kita ada bahasa lain yang berbeza. Sain dalam bahasa Cina, dalam bahasa Tamil dan begitulah seterusnya. Kita menggunakan bahasa utama, bahasa pengantar adalah bahasa Melayu. Saya nak pandangan daripada menteri, itu yang pertama. Yang kedua, kita mendengar rungutan daripada ibu bapa nak buka sekolah. Arahan daripada menteri bahawa ada 2 hari pakai
pakaian sukan. Ibu bapa kata lebih selesa pakai uniform kerana pelajar-pelajar perempuan lebih bersopan pakai uniform sekolah. Kemudian saya juga ingin penjelasan berkaitan dengan kantin sekolah buka, arahan daripada menteri. Jadi apakah sebenarnya muhasabahnya kerana kita nak mendidik anak-anak, dalam masa yang sama juga kita mahu supaya orang lain pun menghormati juga ibadah kita. Terima kasih. Mr. Speaker, standing order. Saya sebagai seorang pengamal undang-undang mengambil kesempatan untuk memaklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa pada tahun 1978 ini melibatkan peraturan 36/9C, seorang ahli parlimen, Mark Coding, telah pun dituduh di mahkamah kerana mempersoalkan polisi kerajaan yang membenarkan aliran sekolah Tamil dan Cina kerana ia melanggar akta hasutan. Saya menegur Yang Berhormat yang membangkitkan isu berkenaan dengan sekolah Cina dan sekolah Tamil kerana perkara ini melanggar peraturan dan terdapat presiden dalam kes PP lawan Mark Coding di mana beliau telah pun dituduh di mahkamah kerana dalam ucapannya telah memperlekehkan aliran sekolah Tamil dan sekolah bahasa Cina. Jadi saya cuma ingin membawa kepada perhatian Dewan Yang Mulia ini tentang perbicaraan tentang perbahasan tentang perkara ini yang boleh menyebabkan kita melanggar peraturan dan akta hasutan. Terima kasih. Okey, Boleh saya buat penjelasan? Duduk semua. Yang diminta oleh Temenloh ialah penjelasan. So menteri akan jelaskan, bukan tuduhan, tetapi jelaskan apa yang dimaksudkan. Silakan. Terima kasih Jelutong, terima kasih Temerloh. Izinkan saya membuatkan penjelasan sedikit Tuan Speaker kerana saya lihat kekeliruan yang berada di tanggapan Temerloh ni sangat dahsyat kerana beliau tidak memahami apakah yang dinamakan sebagai sekolah vernacular itu. Yang Berhormat, sekolah vernacular ini adalah sekolah yang telah pun diiktiraf di bawah Akta Pendidikan yang mana antara lain adalah untuk memperkukuhkan bahasa ibunda masing-masing di sekolah tersebut. Jadi tidak ada isu langsung bahawa sekolah ini ada masalah ataupun mengikuti silibus yang berbeza. Silibus KPM, mana ada silibus yang berbeza? Sebab tu saya kata tuduhan yang bersifat hulu ni, keterlaluan ini jangan dibuat dalam dewan ini kalau tidak ada fakta. Baik? So silibus sama. Sekolah vernacular adalah untuk mempertahankan bahasa ibunda mereka. Tak ada masalah. Akta Pendidikan benarkan. Keputusan mahkamah baru ini pun benarkan. Tak ada masalah. Baik. Dan berkaitan dengan isu pakaian ini bukan benda yang baru, kita umum. Ini benda yang lepas. Kita cuma maklumkan bahawa ini adalah proses yang akan kita berikan, keputusan yang kita berikan pada sekolah untuk laksanakan. Tak ada masalah. 2 hari dan 1 hari dia akan pakai baju uniform. Sebenarnya itu tak ada masalah kerana itu telah pun menjadi amalan biasa sebelum ini pun. Berkaitan dengan kantin sekolah, Yang Berhormat kena dengar betul-betul saya punya ucapan ataupun ketika saya pergi ke sekolah yang melaksanakan pembukaan kali pertama sekolah tersebut, yang mana saya ditanya tentang bagaimana keadaan kantin. Ya. Saya nak beritahu bahawa ini adalah juga soalan yang lepas. Sebelum ini, tahun lepas juga sudah ditanya bahawa kita sarankan kantin terus dibuka sepanjang Ramadan ini, khususnya bagi sekolah-sekolah yang mempunyai anak yang bukan Islam. Dan peringatan berhubung pengurusan dan perkhidmatan kantin sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia ini ada dalam kita punya perkeliling, ya, yang mana kita telah pun memperingatkan bahawa kantin sekolah perlu beroperasi sepanjang masa sekolah beroperasi. Saya sudah tegaskan bahawa penting proses untuk memahamkan pelajar bukan Islam mengenai ibadah yang dijalani oleh rakan mereka yang beragama Islam dan mereka saling menghormati antara satu sama lain. Saya tidak mahu ada optik anak bukan Islam, anak yang maknanya anak-anak lain yang tidak berpuasa ini makan di dalam stor, makan di tempat
tempat-tempat yang tidak wajar, sedangkan sekolah semua ada kantin. Jadi mereka harus pergi ke kantin untuk makan, dan pelajar-pelajar yang beragama Islam yang berpuasa akan diuruskan oleh guru-guru mereka. Tidak ada masalah langsung dalam pengurusan ini, dan yang paling penting adalah untuk membina satu environment ataupun ekosistem dengan izin yang berhormat yang Dipertua berkaitan dengan apa yang dinamakan lita'arafu, ya, saling memahami, saling memperkuat, saling memperkukuh dan saling menghormati antara satu sama lain. Terima kasih Tan Sri Yang Bertuah. Terima kasih. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia jawapan padu daripada YB Menteri, ya, berkaitan dengan satu persatu, ya, kenyataan, jawapan, soalan, ya, penjelasan. Tapi sebenarnya kebanyakan yang diberikan itu semuanya berunsur ataupun berbau politik, ya, soalan-soalan itu sahabat-sahabat semua. Dan sehingga kan, ya, MP PAS dari Temerloh ini memberikan satu, walaupun ianya bersifat ingin memberi pertanyaan, tapi sebenarnya tanggapan yang diberikan, ya, seperti mana yang dinyatakan oleh YB Menteri, bahwa tanggapan yang dibuat oleh ahli parlimen PAS ini daripada Temerloh ini, sahabat semua, adalah satu yang amat-amat memalukan, sahabat semua. Membuat tuduhan sebegitu rupa, ya, sedangkan semua ini sudah termaktub, ya, di dalam seperti mana yang dinyatakan oleh YB Menteri. Kenapa mereka mungkin membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Adakah mereka sengaja untuk memanaskan situasi perkara seperti itu, atau sebaliknya? Saya pun tidak tahu sendiri apa yang cuba disampaikan oleh ahli-ahli parlimen daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Tidak habis-habis, ya, bermain dengan sentimen, tidak habis-habis bermain dengan menunggang isu-isu bangsa, ya, walaupun ianya melibatkan pendidikan di dalam negara kita. Amat memalukan. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda? Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orano Per Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.